have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Kerajaan tidak teragak-agak untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau PKPD di kawasan-kawasan yang mencatatkan kes-kes baru COVID-19 yang tinggi. Pandemik COVID-19 di Malaysia merupakan sebahagian daripada pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang melanda seluruh dunia ketika ini. Virus tersebut telah disahkan menular di Malaysia pada akhir bulan Januari 2020 apabila para pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura dikesan positif virus berkenaan pada 25 Januari 2020 berikutan pandemik COVID-19 di Hubei, China. Kes-kes yang dilaporkan pada awalnya kekal rendah dan sebahagian besarnya terbatas kepada kes-kes yang diimport sehinggalah kluster tempatan mulai muncul pada bulan Mac 2020. Kluster terbesar tersebut dikaitkan dengan Perhimpunan Agama Jemaah Tabligh yang diadakan di Sri Petaling, Kuala Lumpur pada akhir bulan Februari dan awal bulan Mac yang membawa kepada kenaikan besar-besaran dalam kes tempatan serta pengeksportan kes ke negara jiran. Dalam beberapa minggu, Malaysia telah mencatatkan jumlah kumulatif terbesar jangkitan COVID-19 yang disahkan di Asia Tenggara melepasi 2,000 kes aktif pada akhir bulan Mac daripada bawah 30 kes pada awal bulan tersebut. Menjelang 16 Mac 2020, virus itu telah dilaporkan di setiap negeri dan wilayah persekutuan di negara ini. Tindak balas perubatan terhadap wabak ini diselia oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di bawah Kementerian Kesihatan. Persiapan untuk menyimpan peralatan, mengesan dan memantau kes serta merawat pesakit COVID-19 dilaporkan telah dimulakan seawal 6 Januari 2020 berikutan laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai wabak fenomena yang tidak diketahui puncanya pada akhir bulan Disember 2019 di Bandar Wuhan, Hubei, China. Oleh itu, langkah-langkah untuk memerangi perebakan wabak ini di dalam negara kemudiannya diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia melalui siaran langsung seluruh negara pada 13 Mac 2020. Sejak dari itu, masyarakat tidak terlepas mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa berkenaan wabak ini dan setiap hari Kementerian Kesihatan Malaysia akan mengeluarkan statistik dan perincian tentang COVID-19 untuk memberikan informasi kepada rakyat. Bayi lelaki warga negara Malaysia berumur 1 tahun. Kes disahkan meninggal dunia pada 5 Oktober 2020 jam 4.25 petang. Di sebalik pengumuman Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengenai kes semasa COVID-19 di Malaysia, sama ada dalam sidang media maupun siaran media, wujudnya Pasukan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Negara CPRC yang bertanggungjawab menyediakan kesemua data berkenaan bagi seluruh negara. Merupakan agensi di bawah Kementerian Kesihatan, CPRC telah ditubuhkan pada 2005 sebagai sebahagian strategi keseluruhan dalam kesediaan pengurusan yang berkesan bagi menghadapi bencana, wabak, krisis dan kecemasan yang berkaitan dengan kesihatan.
Peranan CPRC ini mula diketahui umum sejak pandemik COVID-19. Pusat ini berfungsi sebagai penyelaras, pusat arahan dan koordinasi bagi aktiviti kesiapsiagaan serta respon terhadap wabak penyakit berjangkit, kecemasan, krisis dan bencana di peringkat kebangsaan. Selain itu, ianya turut berperanan merancang pembangunan sumber insan, peralatan perlindungan diri, ubat-ubatan dan vaksin agar mencukupi sesuai dengan situasi semasa negara. Sebenarnya kita mengendalikan semua jenis wabak, krisis, kecemasan, dan dalam keadaan sekarang adalah khas untuk COVID-19. Bilik gerakan ini dibuka, kita mengumpulkan data di sini, dan setiap hari sebenarnya data yang dikumpulkan ni kita akan maklumkan kepada Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan untuk dilaporkan dalam, sama ada dalam press conference ataupun dalam sidang media Tan Sri setiap hari. So, dan semua data ni sebenarnya penting sebab dia akan digunakan untuk perancangan, nak tengok sama ada kesiapsiagaan dari segi hospital, sumber-sumber manusia dan juga peralatan, ubat-ubatan di hospital cukup atau tidak mencukupi. Kecekapan pasukan ini juga sentiasa dituntut sejak bermulanya pandemik COVID-19 di Malaysia awal tahun lalu. Mereka perlu menyediakan laporan harian dan maklumat terkini COVID-19 dalam tempoh kira-kira 4 jam setiap hari dan ianya merupakan tempoh kritikal bagi pasukan data CPRC. Pasukan petugas bertanggungjawab menganalisis dan menterjemah data kepada laporan yang ringkas, padat serta mudah difahami masyarakat. So, setiap hari sebenarnya data yang kita kumpulkan ni daripada semua negeri, bermula sebenarnya daripada pukul 12.30 hari semalam sehingga 12.30 hari ini. So, kalau lepas 12.30 hari ini, data ini akan masuk dalam data untuk esok. So, daripada negeri-negeri yang melaporkan daripada Pejabat Kesihatan Daerah dan terus melaporkan pada CPRC negeri, so CPRC negeri akan melaporkan kepada CPRC kebangsaan. Setiap maklumat yang diterima juga perlu diteliti bagi memastikan ketepatan dan kesahihan data. Manakala setiap data kes positif yang disiasat juga akan dikenal pasti maklumat sosiodemografi, kadar nilai kitaran ambang city value, punca jangkitan, jenis saringan serta risiko penyebaran kes terhadap masyarakat. Selain itu, hubungan epidemik antara satu kes dengan kes yang lain, terutama yang melibatkan hubungan antara negeri juga dikaji dan sekiranya ada, perbincangan dengan negeri dan daerah dilakukan bagi mengumumkan kluster tersebut. Data yang kami kumpulkan adalah kes baru yang sebenarnya belum pernah didaftarkan dalam CPRC kebangsaan. Dan untuk setiap kes sebenarnya kalau boleh diperhatikan, kita memberi nombor kepada setiap kes. So, kes ini tidak akan berulang untuk mana-mana pesakit pun, kecuali mereka ada jangkitan semula. Okey. Dan untuk kematian pula, kami dapatkan laporan daripada CPRC bahagian perubatan yang akan melaporkan jumlah kematian sama juga yang mereka dah putuskan adalah disebabkan oleh COVID-19. So, kita akan masukkan dalam statistik kematian dan kita akan kira peratusan daripada jumlah keseluruhan kes positif yang dilaporkan di Malaysia pada hari ini. Pasukan CPRC ini juga turut berdepan cabaran pemilihan nama kluster. Justru bagi memenuhi keperluan pemilihan nama setiap kluster, Pejabat Kesihatan Daerah dan CPRC negeri perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan agar tidak menyentuh sensitiviti pihak terlibat. Tengok kes indeks tu, lokaliti rumah kediaman. Kalau nama tu telah digunakan kadang bunga ataupun Tanjung, kita dah ada nama tu sebelum ni, kita akan advise CPRC untuk cari nama berkaitan dengan tempat kerja atau punca jangkitan yang dia dapat. Dan biasanya nama itu kita akan cuba elakkan daripada isu sensitif yang melibatkan nama kilang ataupun nama tempat beliau bekerja. Biasanya akan dia yang penting untuk PKD ataupun CPRC negeri ingat kat mana tempat ataupun kejadian itu berlaku lah. Tapi tidak menyentuh mana-mana nama yang sensitif.
15 pegawai dalam pasukan kluster ini bertanggungjawab memastikan segala maklumat berkaitan yang dilaporkan dari seluruh negara dikumpul dan disediakan sebagai laporan yang akan dimaklumkan kepada umum oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Pasukan kluster kami mempunyai masa lebih kurang 4 jam, iaitu daripada jam 12 tengah hari sehingga ke jam 4 petang untuk mengumpul maklumat berkaitan dengan kluster-kluster yang dilaporkan di seluruh negara, iaitu termasuk data saringan, maksudnya kes ataupun individu-individu yang telah disaring dan dikenal pasti sebagai kontak rapat, mereka akan disaring untuk setiap kluster tersebut, maka maklumat tersebut akan dikumpul dan seterusnya mengenal pasti kes-kes positif dalam kluster, individu yang dilaporkan sebagai negatif dan juga individu yang masih menunggu keputusan. Jadi kesemua maklumat tersebut perlu dirumuskan bagi setiap kluster dalam tempoh 4 jam dan seterusnya disediakan sebagai pembentangan untuk kenyataan media dan juga persidangan media. Malah pasukan ini juga bertanggungjawab menyediakan analisa bagi setiap kluster baru berdasarkan situasi semasa. Jadi analisa-analisa yang berkaitan akan disediakan dari masa ke masa oleh pasukan kami untuk rujukan bagi pengurusan tertinggi dan seterusnya di pembentangan di peringkat atasan. So ini adalah antara tugas-tugas harian yang akan dijalankan oleh pasukan kluster. Pasukan ini juga turut berdepan cabaran ketika penyediaan data agar tidak berlakunya kekeliruan atau kesilapan fakta dan maklumat. Perlu tepat kerana ia menjadi rujukan di seluruh negara dan dipaparkan di kaca televisyen dan sosial media dan media sosial dan sebagainya. Jadi maklumat tersebut perlu tepat, tidak boleh ada kesalahan. Jadi pemeriksaan data dijalankan di beberapa peringkat dalam masa yang terhad tersebut untuk memastikan bahawa tiada kesalahan dan juga contohnya, saya beri contoh daerah-daerah yang terlibat perlu dimaklumkan juga, sebab maklumat yang kami paparkan itu juga akan menjadi rujukan di peringkat negeri pada akhirnya untuk tindakan yang akan diambil oleh pihak mereka untuk menjalankan langkah kawalan dan pencegahan bagi mengelakkan rebakan kes ataupun penyebaran kes-kes dalam sesuatu kluster tersebut. Jadi maklumat dan data yang disediakan secara harian tu sangat membantu untuk membuat keputusan-keputusan sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat negeri itu sendiri. Dan kesemua data-data berkenaan diterima dalam tempoh terhad yang perlu disemak oleh pasukan CPRC sebelum diumumkan ke pengetahuan masyarakat. Jumlah saringan tersebut seterusnya akan disemak oleh pegawai-pegawai dalam pasukan saya, pasukan kluster ini, untuk memastikan maklumat yang dihantar adalah betul. Sekiranya ada sebarang masalah ataupun error dalam maklumat yang diberikan, maka kita akan hubungi semula kepada pihak negeri melalui telefon untuk mendapatkan kepastian berkaitan dengan maklumat-maklumat yang disampaikan tersebut. Seterusnya maklumat tersebut pihak kami akan masukkan dalam jadual ataupun Excel sheet kami untuk menjalankan analisa dan menyediakan laporan. So dia is a two-way communication ataupun komunikasi dua hala di antara pihak CPRC kebangsaan dan juga pihak negeri untuk menyampaikan data-data tersebut. Dan juga dalam bentuk rasmi kami juga menerima laporan-laporan dalam bentuk email rasmi yang akan dihantar kepada kami. Lonjakan kes secara berkala daripada kluster selanjutnya dalam komuniti setempat, enklav imigran, pusat tahanan imigresen, asrama pekerja, penjara dan kemudahan kesihatan terus dilaporkan sejak letusan awal wabak ini. Pada bulan September dan Oktober 2020, berlaku semula peningkatan kes yang mendadak di seluruh negara susulan daripada letusan wabak di Sabah dan Kedah. Penggunaan infografik kes harian dan juga kluster baru ternyata memudahkan pemahaman awam mengenai situasi semasa COVID-19. Pemudah cara ini dilakukan seorang pegawai perubatan dalam menzahirkan maklumat harian termasuk langkah pencegahan yang perlu dilakukan masyarakat. Jadi saya rasa cara yang terbaik buat infografik. So masa tu kebetulan saya memang orang kata tu dah ada sikit basic untuk dalam buat grafik. Jadi
saya gunakan opportunity tu, kesempatan tu untuk untuk jadi one of the pegawai yang menghasilkan infografik. Kami memerlukan maklumat harian yang tepat. Satu. Yang keduanya actually kami perlu memahami sesuatu kluster tu sendiri, bermaksud bagaimana kluster tu berlaku di satu lokaliti. Maksudnya dari kes pertama yang akan menjadi kes indeks sehingga beberapa generasi lah. Pasukan ini juga menurut Dr. Syahrul Azhar turut berdepan kekangan dalam menyediakan infografik harian. Keduanya adalah dari segi kekangan banyak kluster yang ingin diumumkan lah. Contohnya kalau dalam satu hari tu sampai 5-6 kluster kena umumkan, dan 5-6 kluster semua kluster tu kita kena buat, kita tak boleh buat orang kata secara secara rambang. Kena betul-betul faham dan membuat infografik tu dengan tepat supaya maklumat yang disampaikan kepada orang pun tidak salah. Dan yang ketiganya berkenaan dengan pergerakan 14 hari juga. Untuk menghasilkan pergerakan 14 hari, kami kena identify, kami kena tengok yang manakah betul-betul kes yang kita tempatan. Sebab kami dalam pergerakan 14 hari tu kami kena bezakan antara import A iaitu daripada luar negara, import B daripada melintasi negeri, dan import C dari melintasi daerah. So untuk dapatkan semua maklumat tu dengan semua infografik tu kena dihasilkan sebelum press conference Tan Sri. Itulah kekangan yang kami hadapi. Peranan CPRC yang juga petugas barisan hadapan ini telah menarik perhatian Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang sempat merakam penghargaan kepada mereka yang sanggup berkorban masa dan tenaga sejak dari hari pertama negara mendepani pandemik COVID-19. Isu pengiktirafan, saya rasa itu pengiktirafan untuk negara kita. Apa yang penting yang saya ialah kita Kementerian Kesihatan bekerja sebagai satu pasukan. Jadi saya rasa pengiktirafan itu bukan untuk saya tapi untuk negara. Tahun 2020 pastinya akan terus dikenang seluruh negara dan masyarakat dunia. Dan pembuka tirai 2021 bakal memberi sinar harapan kepada kita semua dengan jaminan pemberian vaksin COVID-19. Untuk meyakinkan rakyat bahawa vaksin yang diperolehi adalah selamat dan berkesan, saya akan menjadi antara individu pertama untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini akan diikuti dengan petugas barisan hadapan sebelum ataupun frontliners sebelum diberikan kepada kumpulan sasar, iaitu kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, mereka yang mengidap penyakit tidak berjangkit NCD dan penyakit saluran pernafasan kronik. Jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin yang telah ditubuhkan dan dipromosikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi akan memastikan bekalan vaksin dapat diperolehi pada kadar segera. Kerajaan menjangkakan bekalan pertama 1 juta dos vaksin daripada Pfizer akan diterima dan mula diberikan kepada kumpulan sasar seawal bulan Februari 2021. Bahagian Regulatory Farmasi Negara ataupun NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau keberkesanan dan keselamatan vaksin setelah diperolehi dan digunakan. Selepas setahun kita menjalani kehidupan norma baru, pastinya ketika ini dan akan datang, kita jaga kita terus menjadi amalan.